Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat walafiat. Aduhai. Saya minta maaf ada lewat sikit hari ni. Hari ni dekat masjid tadi Nazir banyak pula sembangnya sampai dekat setengah jam. Dia bagi ceramah pula pada kita. Saya baik saya. Khabar saudara semua. Doa saya agar anda sihat walafiat semua saudara. Masalahnya saya tak nampak apa. Ya saudara yang komen mana komen tak nampak ya. Aduhai. Saya minta maaf saudara. Siapakah yang hadir tak nampak. Ini sistem baru ni nampak gayanya terpaksa saya gunakan balik. Ya, saudara Muhammad Fuad, apa khabar saudara? Waalaikumsalam. Salam dari Gombak saudara ya. Saudara Muhammad Safari, saudara Fakri Sani, saudara Muhammad Syahrul Abdul Karim, apa khabar saudara? Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Terengganu. Dah semang terawih dia belum saudara? Begitu juga dengan Puan Rahida Makno, Zamari Asi, saudara Azlan Yusof. Selamat berpuasa, saudara Azlan Yusof, saudara Kamal Awang, saudara Abu Sulaiman, saudara Abu Nem, saudara Puan Intan Zalinda, Limut, saudara Mansur Wahab, saudara Abu Sulaiman, Marabiah Abdullah, Waalaikumsalam, salam Ramadan Al-Karim, saudara Barin Abu Bakar, dan tak seman-seman teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya minta maaf saudara. Malam sajalah hari ini hari pertama selepas saja solat tarawih. Saya bersama dengan saudara ya, saudara Madam K, Yaya Amin, saudara Azli, saudara Hazrul, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah usai sebentar nanti saya akan santuni satu-satu ya, saudara Kamaluddin, saudara Muhammad Asri Dir, saudara Azmi Umar daripada Mindaf. Baik saudara, tadi sebenarnya saya ingatkan pukul 10 dah boleh buat pencerahan, tapi rupa-rupanya sampai kat masjid tadi Nazir dia mengalahkan orang politik, sembangnya dekat setengah jam. Tak apalah, biarkanlah. Ingatkan orang politik aja pantang juga mikrofon. Rupanya Nazir pun kat masjid tadi tu pantang dia dapat mic, sembangnya panjang pula tu. Baik saudara, seperti biasa saya harus mengambil pencerahan dulu. Hari ini Sabtu 2 April saudara, dan insyaAllah besok kita akan berpuasa. Maka awal subuh nanti terbitlah Fajar Ramadan Al-Mubarak. Saya mudah-mudahan membawa sinar kebahagiaan untuk kita semua saudara. Bagaimanapun menurut saudara Rio, hari ini merupakan hari yang ke-738. 738 virus corona masih belum lagi mau keluar dari bumi kita ni saudara. Bagaimanapun semalam kabarnya nampaknya dia susut sedikit daripada 18,560 kepada 17,476, dan warga yang terkumpul yang telah dijangkiti oleh virus corona adalah 4,219,395. Jumlah kematian tidak dilaporkan kepada saya. Jumlah yang sembuh pun tidak dilaporkan. Jadi saya tak boleh beri pencerahan yang itu. Bagaimanapun saudara, saya melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negeri ada peningkatannya saudara. Tapi bawah 1,000. Yang atas 1,000 ya Selangor 10,000, nak 23, Wilayah Persekutuan 1,191. Alhamdulillah, saya lihat di Negeri Sembilan dia susut balik saudara ya. Bagaimanapun saudara, saya mengharapkan agar kita semua berusaha untuk melakukan kebersihan diri. Tiada keperluan tak usah duduk rumah, duduk berehat di rumah saudara bulan puasa ya saudara. Itulah laporan yang saya dapat berikan setakat ini. Terima kasih saudara Rio. Siapa bagi tadi? Sudahlah politik emosi, bukan kerana rakyat, tapi demi Ponorogo, untuk mat masih dengan Muafakat Nasional, untuk memupuskan DAP hang anti Muafakat Nasional, hang pro apa hal ni sudah klasik legend. Besok nak puasa jangan bergaduh. Aduh, hai saudara.
berantakan rakyat sebenarnya saudara. Baiklah saudara, saya minta izin untuk bulan puasa ni kita cari rezeki ya, buat e-commerce. Jangan lupa saudara ada produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Dia dengan setangi, al-bakhur dan juga minyak wanginya. Wangi saudara, minyak wangi parfum Amir Al-Khud. Juga jangan lupa saya boleh memesan rendang tok. Dah musim raya di bulan puasa ni. Produk ibunya dah perlu pedal. Serta jangan lupa dengan Siti Farehah 0177114300. Siti Farehah tentulah dendeng manis Siti Farehah memang sedap besok makan dengan kanji untuk berbuka puasa. Untuk buah tamar yang baik-baik boleh hubungi Syauqi di Kizinis 0123570703. Dan untuk sementara relax tu sila hubungi Nizam 0194351203 untuk mendapatkan popiah sira Lady Maria pedas, rangup dan manis. Akhirnya tentulah toko jamu Kemaman sahabat saya saudara Zul di 0991704449 dengan madu Yaman Goldnya, iaitu madu gurun ataupun madu padang pasir. Ini sesuai untuk menambah stamina, meningkatkan imunasi, antibody, rawatan asma dan batuk, juga untuk rawatan susulan kalau yang ada jangkitan COVID-19. Samping itu boleh juga order jeli gamat untuk memulihkan luka-luka dalaman. Saudara, kalau isteri anda bersalin, boleh gunakan jeli gamat ekstrak. Sila hubungi saudara Zul di talian 0991704449. Itu saja saudara setakat ini untuk kita punya e-commerce. Baik saudara, bulan baik, hari baik, kita santuni sedikit naluri kehidupan. Kerana sebenarnya saudara, bulan Ramadan adalah bulan di mana kehadirannya amat dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Kelebihan amalan pada bulan Ramadan begitu besar dan akan dilipat gandakan oleh Allah SWT, sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW menyatakan daripada Zaid bin Khalid. Dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpamanya tanpa sedikit pun kurang pahala orang yang berpuasa. Jadi oleh itu saya menganjurkan agar saudara lakukanlah tajaan infak iftar untuk sahur, untuk mana-mana yang berkesempatan. Saya juga boleh berhubung dengan Madrasatul Quran was Sunnah. Ada dalam Facebook, bolehlah saudara menaja untuk infak sahur. Kalau iftarnya RM900, untuk infak sahur RM600, untuk kedua sekali RM1,500 bagi anak-anak yang belajar di situ. Sila saudara, kita lakukan infak bulan puasa. Saudara, baik. Kemudian kita masuk mutara kata Imam Syafi'i, jika kamu memiliki sahabat yang selalu membantumu dalam ketaatan, maka genggamlah dan genggam eratlah tangannya, kerana mencari sahabat itu sulit, sedangkan meninggalkannya sangatlah mudah. Jadi dalam bersahabat RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Kalau saudara ada masalah, memang putus-putus. Kalau ada putus-putus, saudara masuk ke Instagram. Sila like, share dan subscribe ke Instagram. Ada dua sekali saudara boleh pergi ke Instagram. Itulah keadaannya. Siaran tak berapa elok. Tak tahulah saya macam mana jadi macam ni. Aduhai, kadang-kadang waktu-waktu beginilah saudara. Sabar je lah. Semalam pun begitu juga, hari ni pun begitu juga. Sabar saudara. Tapi sekarang okey dah. Terima kasih saudara. Baik. Tajuk bicara kita malam ini saudara adalah Bulan Seribu Rahmat. Sebelum saya meneruskan pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir di bulan yang mulia ini. Kata Pak Nazir, beli pulut buat ketupat. Anak raya ni saudara, beli pulut buat ketupat, dijual jaja, harga tak naik. Ada mulut jangan mengumpat, tutur saja perkara yang baik. Di bulan mulia ini saudara, eloklah kita berbicara sesuatu yang baik saja saudara. Kata Pak Nazir lagi, sedap rasa cucuk keria baru dibeli. Ada masa jangan disia, tertinggal ia takkan kembali. Memang saudara, waktu itu sentiasa laju meninggalkan kita. Kita tak terasa. Sebab itu Allah SWT berfirman dalam
dalam surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa aminus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Iaitu sungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. Kerana masa demi masa saya, sesungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian, kecuali mereka yang sentiasa berpesan-pesan dan sabar. Itulah ya saya. Cucu semua dah pulang ke rumah. Alhamdulillah, nampak gayanya lega sikit hari ni saudara. Baik saudara, usai pantun daripada Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantunnya. Kita masuk segmen Gedung Ilmu dulu saudara. Jangan gopoh. Bulan puasa ni kita relax dulu. Sebab nak tunggu sahur pula ni saudara. Kerana orang-orang tua-tua dahulu sering berkata, pemimpin hendaklah sentiasa memegang syarak dan adat. Mesti menjaga kemurnian sikap. Jangan menjadi pemimpin yang angkuh. Umat Melayu wajar dipimpin oleh pemimpin yang tidak mabuk. Waktu tu kita dahulu kata, jangan adanya pemimpin yang mabuk. Kerana bila menjadi pemimpin, ia bagaikan orang yang mabuk, kerjanya tak betul. Akal pun busuk. Mengejar harta, mahu berteruk. Berteruklah, tak ada fikir langsung, tak ada fikir orang lain. Mengejar pangkat, tahan membongkok. Membongkok ni bodik sana, bodik sini. Suara slow, tak tahulah saya dah kuat dah ni saudara. Aduh, apa nak jadi ni. Dah kuat ni, suara slow. Tak tahulah saya macam mana saudara. Okey tak suara? Kalau tak ada, saya cabut aja mic ni. Suara okey tak saudara? Aduh, saya minta teman-teman bagi komen. Apakah suara saya okey tak okey? Aduh. Kalau tak okey, saya terpaksa gunakan line yang satu lagi. Aduh. Sekejap saudara. Pelan-pelan saudara. Orang Cina kata man-man. Saya pun bukan sihat sangat. Okey, kalau tak okey saya nak tukar ni. Saya nak tukar lagi satu. Biar kita berduduklah malam ni saudara. Malam pertama untuk kita menghadapi malam 1000 rahmat saudara. Okey, terima kasih. Baik saudara. Jadi pemimpin kita terdahulu mengharapkan hadirnya pemimpin yang bukan yang mabuk. Ada kata orang kuat, ada kata suara okey. Ini saya pun tak tahu. Macam mana lah saudara. Aduh, hai. Man JB, Hashim, Setia Setiawan. Suara okey. Terima kasih. Jerit-jeritlah saya malam ni saudara. Tak apa. Okey, terima kasih saudara. Jadi kalau kita punya pemimpin yang mabuk, kerjanya lain tak ada mengejar pangkat. Rakyat terlantar, dia tak tengok. Negeri binasa, ia mengaruh. Bila disanggah, ia mengutuk. Jadi siapa menyangkal akan kena lepu. Siapa cuba pini suara ibjah, suara pini slow, saya tak tahu nak kuat macam mana dah saudara. Ini saya gunakan telefon baru. Kalau nak guna yang satu lagi tu, tak tahulah, mungkin besok lah saya nak cuba. Sekarang nak tukar pun susah juga saudara. Aduh, pekan line clear. Okey, alhamdulillah. Saudara Kamarudin Idam, Kubur Gajah, okey. Okey, suara okey sangat. Itu kata Hanif Tahir. Saya, kalau mungkin suara saya ni slow, mungkin saya punya pun saudara tu cuba kuatkan sikit dia punya volume, saudara. Baik. Jadi kalau kita mempunyai pemimpin yang mabuk, akhirnya kalau jadikan tua, ia bagaikan beruk pengayannya. Jadikan induk, ia kemaruk, pemimpin negeri amat teruk. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Baik, saudara. Ini malam ini biasa. Mereka yang menyunting semula, saya harus beri peringatan. Kalau anda menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, anda harus bertanggungjawab. Saya tak tanggungjawab, saudara. Dan juga kalau saudara kiriman bahan-bahan apa semua atau komen juga, saya tak dapat untuk memantau semuanya. Jadi saya tidak bertanggungjawab. Oleh itu, pastikan anda berhati-hati dan memiliki masak-masak, saudara. Ingat, ini pencerahan walaupun bulan puasa, ini pencerahan politik. Matlamatnya agar warga kita, supaya warga kita ini sentiasa berinformasi. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan saya harap kita adalah warga cinta damai. Warga cinta damai, lain tak ada, matlamatnya adalah untuk mencari keharmonian. Ya, saudara? Baik, saudara. Saya masih lagi mengingatkan pada saudara bahawa gelombang panas masih lagi berterusan.
Saya khawatir kerana besok bulan puasa, hari pertama kita puasa, kalau gelombang panas ini tidak ada keredaannya, saya khawatir. Saudara yang usia dengan saya ni tak tahan badan. Sebab itu banyakkan duduk di rumah, banyakkan mandi lebih, nak minum lebih tak boleh besok. Pastikan bila buka puasa minum air banyak, saudara. Tapi janganlah minum sampai tak ada nak semayang, saudara. Baik. Cuma hari ini saya melihat bahawa masih lagi rungutan. Sebab tadi di pasar-pasar tadi ramai orang pergi ke pasar untuk persiapan untuk puasa besok hari. Tapi harga barang nampak gayanya terus mencanak yang tidak masuk akal. Pasar raya juga harganya mahal yang bukan-bukan, saudara. Sebab itulah kita amat mengharapkan agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna segeralah campur tangan. Bantulah warga kita ini. Mereka dalam keadaan susah. Duit tak ada lagi. Bantuan yang diharapkan ada yang dapat, ada yang tak dapat. Tapi hidup mesti diteruskan. Besok nak berpuasa. Harga barang tinggi. Inilah kalau barang tak terkawal nanti rakyat nanti pun kurang tak dapat dikawal nanti, saudara. Sebab itu saya masih lagi menerima kiriman daripada Yang di-Pertua Persekutuan Melayu Keluang, Tuan Haji Ramli. Beliau sekali lagi menzahirkan harapannya agar pihak berkuasa segera menangani persoalan kenaikan harga barangan di pasaran yang dilihat oleh persekutuan tersebut bagaikan tidak terkawal. Menurut Tuan Haji Ramli, pihak Persekutuan Melayu Keluang menerima banyak sungutan terutama di kalangan peniaga warung dan juga penduduk dalam daerah Keluang yang menyaksikan kenaikan harga barangan keperluan di saat warga sedang mempersiapkan pelbagai persiapan bagi menyambut bulan Ramadan. Harga barang begitu tinggi sekarang ni. Jadi persoalan sekarang, segala barangan ini semakin naik di saat rakyat semakin tersepit kehidupan mereka. Dan dalam waktu yang sama, kita juga tidak sewajarnya. Ini juga beliau mengingatkan pimpinan, kita juga tidak sewajarnya melupakan bekas anggota keselamatan seperti polis, tentera yang telah pun bersara dari perkhidmatan. Jadi katanya, saat kita menyambut kehadiran Ramadan Al-Mubarak, pimpinan negara harus juga memikirkan tentang untuk nasib kehidupan bekas-bekas prajurit yang sudah tidak lagi berkhidmat. Kerana isu kebajikan mereka bukan perkara baru. Malahan persoalan ini masih bergentayangan. Isu pencen warga tentera sejak tahun 2021 katanya melibatkan sekitar 24 bilion dan penurunan. Dan dikabarkan jumlah penerima pencen anggota tentera, bekas anggota polis dan sebagainya kian menurun pada setiap tahun. Malahan ini yang dikesalkan, mereka yang menerima pingat gagah berani pun sepatutnya dapatlah imbalan ataupun dapat bantuan, rupa tak dapat. Itu yang sepatutnya pemberian bulanan 500 tahun. Masih ramai belum dapat. Ini persoalannya. Jadi saya berdapatan bila saya dengar daripada Tuan Haji Ramli, saya pun membuat search. Rupanya ada 120,000 penerima pingat jasa negara dalam BBM di mana jumlahnya cuma pemberiannya yang sepatutnya bagi lebih kurang 61 juta. Tapi lebih menyedihkan sekitar 74,000 bekas tentera yang tidak menerima apa-apa bayaran pencen. Yang bagi mereka ni yang mengambil option berhenti lebih awal. Jadi askar ni, saudara tentera, dia ada yang tunggu sampai lebih 30 tahun sampai pencen. Ada pula umur 23 tahun, 21 tahun dia memikirkan dia berhenti awal. Berhenti awal dia dapat gratuity ataupun dapat sikit sumbangan tapi tidak ada pencen. Mereka ini sekarang sedang terkepung dalam keadaan yang teramat sukar. Bawa teksi tak ada orang penumpang. Kerja akhirnya jadi jaga. Dan ramai pula yang jadi jaga ataupun pengawal keselamatan kerana kilang-kilang yang ditutup, akhirnya mereka juga hilang pekerjaan. Jadi sewajarnya jabatan ehwal kebajikan tentera, bekas-bekas tentera ni harus memikirkan bagaimana untuk membantu mereka ini yang terhimpit dalam kesukaran. Tuan Haji Ramli sebagai yang di-Pertua Persatuan Persekutuan Melayu Keluang minta supaya
benda ini dilihat. Saya juga dapat mendengar ada wakil rakyat daripada wakil rakyat daripada di Kedah tu, India tu. Dia pun berjuang. Saya tengok masa hari Perhimpunan Agung UMNO itu pun keep it up. Pun berjuang ramai. Rupanya memang ini bukan masalah kecil saja. Kalau dah sampai 74,000 bekas tentera ni, kehidupan mereka tak menentu, sewajarnya harus dipikirkan bagaimana nak membantu mereka. Ini yang saya lihat sekarang. Dan saya juga melihat sekarang ni abahku dah bagi tahu yang parti-parti NTBN lah ni duk berserabut, tak mau bersama dah. Ini apa cerita air nawan? Nanti dulu saudara, belum. Kita belum masuk bab politik. Saya menzahirkan keluhan, keresahan warga kita, khususnya bekas tentera dan bekas polis. Mereka pencen dengan gaji yang sedikit kecil. Ini dalam saat kita bermula dengan bulan puasa, sewajarnya pimpinan memikirkan macam mana nak membantu mereka. Sudahlah, kerana harga barangan bertambah naik. Mereka berkeluarga. Itu yang saya rasa. Politik sekejap lagi saudara. Sabar. Jangan kita terlalu laju. Saudara Muhammad Shah, salam semua agar Umbi UMNO. Salam Al-Mubarak. Kita moga sihat. Kita bersalam-salaman untuk bulan puasa ni. Jadi, kerana saya lontarkan persoalan ini, kerana sekarang ni saudara, kesan daripada, saya terima juga ni kiriman daripada Datuk Mazlan, yang pada saya. Dia kata the Central Bank of Russia, itu bank negara Rusia, telah pun mengumumkan pada 28 Mac lalu bahawa mata wang Russian ruble, Rusia dia panggil ruble, tidak lagi meletakkan pertukarannya dengan mata wang Amerika, sebaliknya dengan emas. Nilai mata wang ruble sekarang ni ataupun saya melihat dalam keadaan sekarang ni bahaya ni. Bila Rusia tidak lagi seolah tidak iktiraf dolar Amerika, malahan dia kata ruble, mata wang dia tu pertukarannya dilihat dengan menggunakan nilai emas. Iaitu dan ini boleh mengakibatkan, kata yang hantar kepada saya, 30% nilai mata wang Amerika juga akan merosot. Dan ini juga akan mengheret negara kita juga, saudara, sebab negara kita memanglah dalam keadaan tersepit dalam kedudukan mata wang peringkat antarabangsa. Kerana katanya bahawa untuk 5,000 rubel bersama dengan 1 gram emas. Jadi siapa yang nak beli minyak, nak beli gas, ataupun pertukaran barang makanan apa-apa sajalah dengan Rusia, maka rubel itu dinilai pada harga emas. Ini satu keputusan yang dilihat macam seolah-olah ledakan bom atomik. Seperti ledakan bom atom saja untuk pasaran kewangan dunia. Sebab itu saya rasalah dalam keadaan begini kita harus berhati-hati supaya kita tidak berbelanja lebih, dan waktu yang sama pimpinan harus memikir macam mana kena bantu rakyat. Ini masalahnya. Duit IPF dapat lagi, wang bantuan masih lagi, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Saya bersimpati dengan bekas-bekas prajurit. Mereka menabur khidmat bakti yang sekian lama. Mereka menggadaikan air mata, tenaga, peluh, keringat, darah, dan ada yang menggadaikan nyawa demi untuk memelihara atau menjaga kedaulatan bumi kita ini. Janganlah bila mereka dah tak ada kerja lagi, mereka sudah pencen ataupun mereka berhenti, dibiarkan begitu saja. Perlu disantuni. Jadi persatuan bekas-bekas prajurit satu hal, jabatan hal ehwal, veteran tentera, perlulah jagalah. Ni saya minta lah supaya dilihat mereka. Jangan dibiar begitu, sedihlah saudara. Kerana harga barang naik kat Johor. Itu betul saudara Nazrul. Kerajaan gila katanya menekan ekonomi rakyat. Kami tersepit. Ini saudara Nazrul MN. Memang sekali mana-mana pun harga barang naik. Saudara Mak Taufik Osman, suara tak kuatkan saudara punya suara punya ini. Saya tak tahulah sekarang. Dolar US akan hilang dominasi seperti mana pound UK yang pernah dominasi dunia sebutan dulu. Itu ismi rakyat. Betul. Saya bersetuju. Kerana sekarang ni rubel akan diubah. Rubel tu mata wang Rusia akan diapungkan ataupun didagangkan dengan pertukaran emas. Itu saudara. Baik saudara.
Tapi soal itu, malam ini, saya sebenarnya malam ni saya nak bercerita tentang apa? Malam ni malam bulan puasa, malam pertama saya. Saya dalam keadaan begini, bila besok kita akan berpuasa, tadi saya pergi masjid, saya melihat jauhnya perjalanan kita ni. Dah tua dah rasa diri ni saya. Dan saya merasakan apa, tidak lagi budaya macam dulu. Dulu dalam pasca kemerdekaan, saya dilahirkan tahun 56, iaitu setahun sebelum negara merdeka. Jadi waktu saya usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, baru lebih kurang apa, negara kita baru merdeka. Masih lagi banyak perasaan tak ada, elektrik tak ada, air tak ada, jalan tak ada. Tapi saya ingatlah zaman-zaman waktu kami kecil-kecil dulu, hari ini sebenarnya adalah malam yang paling dinantikan oleh anak-anak muda ataupun anak-anak kecil. Kerana itulah dalam setahun sekali kita dapat berpeluang makan nasi minyak dengan kurma daging. Di kampung saya tu di Lumut, jawatan kuasa masjid akan pergi ke Taiping. Dia cari daging, maka bergotong royong. Sedapnya waktu itu saudara, Tuhan aja yang tahu. Maklum sajalah, setahun sekali dapat peluang makan daging. Raya tak ada saya, raya banyak ayam. Ataupun kerana kampung saya tu berhampiran dengan sungai dinding, itu laut, kami banyak makan siput-siput. Jadi saya bila duduk di masjid tadi tu, saya terkenang semasa dulu. Sayunya saya. Yelah saya mak dah tak ada, ayah dah tak ada, kakak saya pun dah tak ada, abang sulung saya pun dah tak ada. Jadi duduk masjid tadi tu, duduk termenung. Saya kata dulu, zaman-zaman saya kecil-kecil dulu, meriahnya masjid. Tapi hari ini memanglah kawasan masjid untuk tarawih meriah. Tapi suasana tak ada macam dulu. Dulu setahun sekali kita akan penuhi. Lepas tarawih, akan ada jamuan, makan nasi minyak. Allah, sedapnya waktu itu saudara. Tuhan aja yang tahu. Dan yang paling pentingnya, bermula subuh ni, dulu kat kampung saya tu, kita kalau di Kedah dia panggil gendang raya. Kalau kampung saya dia panggil tabuh. Ada yang panggil kertung. Inilah malamnya bermula pukul 3 pagi, pesta main kad tabuh. Atau main kerentung, gedebung, membangunkan orang supaya bersahur. Ada lagu dia tu, saudara. Ini saya cerita, saudara, jangan boring, saudara. Sebab ini malam pertama kita berpuasa. Ini terkenang masa dulu, saudara. Saya tak tahu warga Pantai Timur macam mana budayanya. Tapi budaya saya di orang Perak, kami akan main kerentung ataupun main tabuh untuk membangunkan orang untuk bersahur. Sebab ini pertama. Lepas tu besok, ini yang seronoknya tu saudara. Bila nak buka puasa, kerana waktu tu tak ada radio pun tak ada. Suara azan pun tak ada pembesar suara masa tu. Maklum sajalah, zaman pasca kemerdekaan. Kalau dekat kampung desa-desa terpencil. Jadi apa yang kami lakukan adalah dengan bermain dengan meriam. Malahan saya masih ingat lagi kalau dekat bandar Pekan Lumut ataupun dekat Kuala Kangsar, selalunya, ataupun di Alostar pun, tanda untuk berbuka puasa adalah ledakan meriam. Pum! Bila berbunyi meriam, itu tandanya berbuka puasa. Jadi, saya cerita benda begini, bakar meriam buluh tu. Ya, saudara Arif bin Ahmad. Itu bakar meriam buluh tu malam raya. Ini untuk kita buka puasa, saudara Arif. Jadi, saya cerita ni zaman untuk mengenang kembali. Dan mungkin anak-anak kita, adik-adik kita yang sekarang ni dah jadi anak-anak muda, mereka tidak melalui zaman itu. Sebab itu kadang-kadang kasih mereka pada perjuangan itu kurang sikit berbeza dengan kami. Kita susah dulu. Jadi waktu itu kita hanya guna meriam. Kadang-kadang air hujan, tak dengar azan ataupun kerentung ataupun tabuh di masjid. Jadi bila cucuh saja meriam itu tanda buka puasa. Waktu itu kat kampung tu, meriam saya lah yang paling kuat. Jadi orang kampung kata, meriam Syamir belum berbunyi lagi. Mana tak boleh buka puasa. Kalau meriam Syamir tu dah berbunyi, maka bolehlah berbuka puasa. Saudara Kazan Nizam, Masjid Zahir pakai meriam. Betul. Itu di Kedah. Waktu saya belajar di Kolej Abdul Hamid dulu, bila datang bulan puasa, Masjid Zahir akan meledakkan meriam menandakan buka puasa. Sekarang saya tak tahu. Begitu juga kalau di Kuala Kangsar. Yang duk menipu ni hang. Insya apa hal pula ni Bob Rizal. Jangan bergaduh.
Saudara, kenapa pula kerajaan menipu rakyat? Saya tengah bercerita, saudara. Relax, brother. Relax dulu, relax. Jangan masuk politik lagi. Kita mengimbau. Kerana ini hari pertama, kita akan masuk bulan puasa, saudara. Dan yang paling penting sekali, bulan puasa, bila datang bulan puasa, saudara, ialah apabila pertengahan bulan puasa, itulah masanya ibu bapa akan duduk meletakkan telinganya dekat corong-corong radio. Kerana masa itu ada tilawah Al-Quran. Begitulah cintanya warga desa terhadap mendengar bacaan ayat suci Al-Quran yang didendangkan oleh para qari dan qari'ah. Sama ada peringkat peringkat kebangsaan ataupun peringkat antarabangsa. Meriah saudara waktu itu. Saya tak tahu kenapa sekarang ni segala-gala sedang berubah. Saya mengharapkan agar budaya ini dikekalkan. Sekarang ni kerabat pun dah mahal. Kabat saudara. Sekarang ni saya tak tahu ada tak ada kabat, saya pun tak tahu. Tapi dulu kalau saya buat meriam, memanglah meriam saya ini dinanti-nantikan untuk orang buka puasa. Jadi macam mana pun saudara, kita sambung malam besok cerita bulan puasa pula. Ya saudara. Ini sambil-sambil kita relax. Lepas kita sembahyang tarawih, coklat-coklat gigi ada makanan, kita makan, kita minum. Kemudian kita masuk sedikit tentang politik. Ini secara pelan-pelan. Dan hari ini saudara, tular di media sosial. Ini masuk politik dah. Tentang adanya desas-desus bahawa Tan Sri Muhyiddin bertemu Dr. Mahathir. Malahan kata Dr. Mahathir ada pula kenyataan beliau dalam media sosial mengatakan Tan Sri Muhyiddin minta sokongan untuk dia dijadikan Perdana Menteri. Saya dah bagi tahu dah. Sudahlah Tan Sri. Ini bulan puasa ni, sempena bulan puasa ni, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang hamba Allah, saya rasa cukup-cukuplah Tan Sri. Tak payah lagi diundang segala kejelekan, caci hamon orang. Sudahlah. Memang saya nampak gayanya heboh sekarang ni. Tan Sri Muhyiddin dia jumpa dengan Dr. Anwar Ibrahim, bertemu juga dengan pimpinan-pimpinan pejuang, khususnya minta sokongan. Jadi kalau minta sokongan tu artinya mau menjatuhkan Perdana Menteri ke? Itu keadaannya tak betul lah, sudahlah. Dan Dr. Mahathir pun janganlah rasa diri anda begitu berharga sekarang ni. Zaman bulan puasa ni relax. Tak payah lagi dah. Jadilah seorang pesara, statesman ataupun negarawan yang akan diingati oleh warganya. Jangan mengundang kebencian, kemarahan. Saya dah cakap, saya ingat 3 bulan dulu saya kata. Saya sedih. Kalau satu ketika dulu, Dr. Mahathir dipuja sebagai seorang negarawan, Perdana Menteri yang lama. Dunia melihatnya sebagai kehebatan sebagai Perdana Menteri. Tapi akhir-akhir ini, beliau bukan hanya dicaci, malah dimaki hamon. Jadi saya merasakan elok-elok lah. Anak-anak dia pun nasihat lah. Hampan dia nasihat lah. Pak Hang. Sudah cukup-cukup lah. Tak perlu lagi. Jangan undang. Biarlah sekarang ni negara dipimpin oleh siapa saja yang tidak lagi jasa campur tangan. Negara kita dah teruk rosak ni sebenarnya. Jadi saya tengok kalau betul-betul nak bertaut lah apa semua, silakan, tak ada masalah. Saudara. Tapi itulah. Macam orang kata, macam apa ini, sirih pulang ke gagang lah. Apabila Tan Sri Muhyiddin konon-konon nak bertaut dengan Dr. Mahathir, ternyata itu tidak ada sucinya ikatan itu. Saya tengok wajah-wajah Dr. Mahathir bila dia kata, dia bila melontarkan kenyataan, sebab dia masih lagi terasa bisanya tikaman dari belakang yang dilakukan dalam langkah Sheraton. Saudara jangan lupa Dr. Mahathir ni penendam orangnya. Jadi bagi saya lah, tak payah lagi lah. Kalau betul-betul PBM rasa yakin untuk mendapat kuasa, silakan bertanding dalam pilihan akan datang. Tak payahlah sekarang ni jumpa Dr. Mahathir nak dapat jawatan Perdana Menteri. Buat apa? Apakah nak merebut jawatan daripada Datuk Ismail Sabri? Ini tindakan ini tak kalah dalam tempoh sepenggal ini sampai 4 Perdana Menteri pula. Sudah-sudahlah, ini bulan puasa ni. Saya rasa lah, dan saya harap dalam bulan puasa ni Datuk Ismail Sabri elok-elok lah bubarkan parlimen habis cerita. Sebab sekarang ni bila saya dengar kenyataan-kenyataan macam Dr. Mahathir kata pejuang kalah di pilihan raya negeri Melaka, negeri Johor kerana tak ada duit. Saya senyum lah.
Mana mungkin Parti Pejuang tak ada duit? Semua orang tahu. Yang dipimpin oleh Mukris. Semua orang tahu dia antara bilionaire. Dan Parti Pejuang ini ditaja ataupun banyak sokongan daripada tokoh-tokoh besar. Semua orang tahu. Jangan kata tak ada duit. Konon-kononnya, konon bagi tahu bahawa Pejuang tak ada duit. Macam mana nak menang pilihan raya. Retinya seolah-olah kita ni, Parti UMNO ni, menggunakan wang. Taburan wang ringgit untuk membeli undi. Itu tak betul tu. Tak betul tu, Tun. Jangan diundang. Cukuplah. Dulu, waktu pilihan raya yang ke-13, di hari yang ke-13, ini juga yang didengungkan. UMNO Barisan Nasional beli undi, UMNO Barisan Nasional guna duit. Timbullah cerita YMDB, cerita itu, cerita ini. Akhirnya, bila tumbang, rakyat ingatkan benar-benarlah akan ada kehidupan. Tapi rakyat melihat apa yang berlaku. Kehidupan rakyat terus tertekan. Saya rasa dalam keadaan sekarang ni, ini bulan puasa bukan untuk kita nak maki hamun. Cuma saya minta. Triliun banyak duit duduk. Betul, saudara Kumat Kamit. Memang banyak duit mereka. Yang tak ada duit rakyat. Mereka bergelar pemimpin. Mereka jadi wakil rakyat. Mereka jadi menteri. Duit dia banyak. Yang tak ada duit rakyat kempah-kempih. Kemah-kemih rakyat. Pergi ke pasar, nak beli ikan. Bukan termenung sekali, berkali-kali termenung. Harga ikan naik, harga telur naik. Beli barangan keperluan naik. Rakyat melihat. Jadi jangan kata apa ini, Parti Pejuang tak ada duit, banyak duit. Tak usahlah kita bermain acuan politik yang sebegitu. Bercakap benar. Kita dah bagi tahu kan, dan sebenarnya Parti Pejuang belum masak lagi. Belum ada akar umbi. Berbeza dengan UMNO. UMNO ada akar umbi. Macam saya katakan semalam. Sahabat saya daripada bekas-bekas pelajar-pelajar Ustaz Al-Ramid College mengharapkan UMNO ni tidak terus menjadi parti pembangkang. Kerana seandainya UMNO jadi parti pembangkang, susahlah untuk pentadbiran negara ini. Kerana UMNO dilahirkan untuk menjadi parti kerajaan. Soal yang tak betul itu pimpinan, itu soal lain. Saya kena faham maksud saya. Kerana UMNO ni memang dia disintuk 5 kali istana. Istana memberi kepercayaan, memberi keyakinan bahawa negara ini eloklah dipimpin oleh UMNO. Cuma yang bermasalahnya kadang-kadang pimpinan yang sekarang ni bertagabuk. Kalau saya lihat yang daripada Pejuang, juga DNA-nya UMNO. Yang daripada Keadilan, juga daripada UMNO. Yang daripada PBN, juga daripada UMNO. Yang dalam UMNO, masih lagi setia dengan UMNO. Cuma yang bukan daripada UMNO, mereka yang dalam DAP. Mereka yang dalam DAP, mereka yang dalam parti gerakan, itu bukan DNA UMNO. Yang lain boleh kata semua DNA UMNO. Malahan, PAS sendiri pun daripada DNA UMNO. Jadi sebab itu, menurut sahabat saya, semalam kami minum teh petang, reunion. Bekas-bekas pelajar sementara nak sambut datang puasa ni, sahabat saya Datuk Yahya dia menaja kita minum petang di Taman Tun, dan timbullah persoalan bahawa katanya UMNO ini sepatutnya jangan sampai jadi pembangkang. UMNO tidak dilahirkan sebagai pembangkang kerana terbukti sejak kita mencapai kemerdekaan, setelah dibela, sebelah martabat Raja-Raja Melayu ini diangkat semula, dibela martabatnya. Selepas itu, maka UMNO harus terus menjadi pimpinan negara. Jangan jadikan UMNO itu pembangkang. Bila UMNO jadi pembangkang, jadilah tunggang langgang. Ini terbukti dalam pilihan raya yang lalu apabila UMNO ditewaskan. Bila UMNO ditewaskan, parti lain yang mengentah, apa jadi pada negara sampai hari ini. Soal pemimpin, soal lain. Dan saya tengok juga macam apa yang kata Raja Petra. Betul juga kenyataan dia. Bila dia kata, bila orang bercakap soal perjuangan demi rakyat, dia dah podah. Bohong aja. Cakap semua demi rakyat, demi rakyat. Demi agama, bangsa dan negara, demi rakyat. Tapi kalau betul-betul kamu demi rakyat, bila kamu menang jadi wakil rakyat, kenapa kamu tak satu rakyat? Malahan bila kamu dah berada di ajung kuasa, kamu lupakan rakyat. Saya berkali-kali saya katakan, ini musim nak interview ni. Saya anggap bila datang musim pilihan raya, mereka itu semua memang tak kerja.
Sebenar-benarnya saudara sebagai marhai, sebagai rakyat, kita sebagai rakyat, kita mempunyai masa untuk menentukan siapa kita nak berikan kerja. Sebab semua ahli di parlimen, semua pemimpin-pemimpin politik, bila sampai musim pilihan raya, mereka ini adalah diumpamakan seperti menghadiri temu duga nak minta kerja. Ada satu kawasan tu 5-6 orang minta kerja. Yang tukang interview ya, yang menentukan sama ada dia layak atau tak layak memegang jawatan yang mereka pohon itu sebagai wakil rakyat adalah rakyat. Tapi bila dah menang, dia lupakan. Jadi orang macam ni saya ingat perlu disingkirkan. Sebab itu saya agak bersetuju dengan tindakan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia tak mau lagi pandang dah dengan pemimpin-pemimpin yang ada yang saya katakan pemimpin yang comot. Dah mereka ini akhirnya menodai keyakinan dan kepercayaan rakyat. Cukup-cukuplah rakyat dibohongi. Ya, sebab itu saya mengatakan, saya bersetuju dengan pandangan semalam, UMNO tidak seharusnya menjadi parti pembangkang. Tapi kita perlu ada parti pembangkang. Teruskanlah, tak ada masalah. UMNO harus menjadi parti pemerintah untuk mentadbir dan dibantu oleh warganya yang dihasilkan kesan daripada kejayaan kemerdekaan. Hari ini, warga bangsa kita ramai yang keluar dari Menara Gading, yang mempunyai PhD, menggelar doktor sana, doktor ini. Bukan bila dah digelar doktor, bergelar profesor untuk maki orang. Tidak. Kita dah ada ilmu tu santuni bangsa kita. Kita baru lebih kurang dalam 60-70 tahun merdeka. Kita masih lagi, bukanlah macam di Amerika ada 100 tahun lebih. Saudara, macam di Moskow, lebih daripada 130 tahun. Kita baru mengecap kemerdekaan. Seharusnya kemerdekaan ini diisi dengan penuh keikhlasan. Malangnya saudara, negara kita ini dipimpin oleh mereka yang tidak meletakkan kepentingan rakyat. Mereka mengisi jawatan yang mereka perlu itu untuk mengkayakan. Mereka melihat inilah peluang untuk mereka menimba kekayaan untuk kroninya, untuk keluarganya. Yang saya katakan malam, saya bulan puasa ni malas nak maki hamun saudara. Tapi rakyat melihat mereka mengecewakan hati dan harapan rakyat. Saudara Razilah Ghali, tiap negara ada gelandangan. Saya setuju. Waktu saya pergi ke Frankfurt, ramai gelandangan. Kalau saudara pergi ke London, ada gelandangan. Kalau saudara pergi ke Amerika, juga ada gelandangan. Tetapi, gelandangan itu tak sepatutnya kita biarkan di negara kita. Sebab negara kita kaya raya. Dan kita pun, macam di Amerika, macam di Inggeris, rakyat dia ramai. Rakyat mereka ramai. Berbeza dengan kita. Kita negeri kecil. Sepatutnya boleh disantun. Kalau pemimpin itu ikhlas. Jika tak ada UMNO, belum tentu kamu puak bumi Malaysia. Secara seli-seli. Saya bukan nak kata apa. Saya minta Wak Rafi Kelapa Muda. Kini saya dah terkeliru. Apa itu wakil rakyat? Adakah dia wakil rakyat atau cuma nama wakil rakyat itu hanya nama satu jawatan kerjaya dalam jabatan kerajaan? Saudara Wak Rafi, wakil rakyat ni sebenarnya bila datang musim pilihan raya, mereka menghadiri interview untuk dapat kerja sebagai wakil rakyat. Itu sebenarnya. Tapi kalau di negara maju, mereka melihat wakil rakyat ini adalah, dia adalah lawmaker. Mereka adalah pembuat dasar dalam sebuah kerajaan yang mengamalkan pembahagian kuasa, separation of power, executive, legislative dan judiciary. Jadi, tapi masalah di negara kita ini, legislative, yang the lawmaker, orang yang buat undang-undang ni, mereka yang langgar undang-undang. Itu masalah dia. Dan executive pula cuba menguasai the lawmaker, menguasai judiciary. Dilihat begitu. Ini yang menjadi tunggal langgang negara ini. Sebab itu kita perlu segera melakukan islah. Kena cepat-cepat dibuat. Kalau nanti orang tak mahu menghormati kita. Sepatutnya judiciary, executive tak boleh mencampuri. Kita dah ada 3 separation. Satu, executive. Executive itu Perdana Menteri, KSU, KSN, pihak polis, semua ni. Mereka semua ni adalah bahagian eksekutif yang melaksanakan setiap undang-undang yang dibuat di parlimen atau di Dewan Undangan Negeri. Tugas wakil-wakil rakyat ini, mereka mencanai perlembagaan, mencanai undang-undang dan menyantuni kehidupan rakyat untuk dibawa ke Dewan.
untuk dibahaskan. Tapi malangnya macam saya kata 2-3 malam lepas tu, bila wakil rakyat nak bercakap, suruh berhenti pula. Dia ada norma dia. Tak boleh seorang tu bercakap, "Oi, kau berhenti." Tak boleh. Hak seseorang untuk bercakap. Kemudian ada pula ini judiciary, badan kehakiman. Ini mentafsir setiap undang-undang yang dibuat. Jadi sekarang ni memang apa saudara kata tadi, kenapa ada yang dapat bantuan keluarga Malaysia 600 saja, sedangkan pendapatan isi rumah 1,800 ke bawah, dan seorang saja bekerja sebelum ni dapat penuh, sedangkan rumah pun menyewa. Saudara Mak Syah, secara inilah saya katakan bahawa rencam dalam kepimpinan negara kita ni bukan hanya pihak eksekutif, pihak yang bertanggungjawab meladani kehidupan rakyat, mereka kadang-kadang tidak jujur. Kita dah siap dasar. Dasarnya kalau kamu satu isi rumah tu kurang 1,800, mesti dapat RM600. Tapi kadang-kadang tak dapat, ramai. Saudara Syah, saya dapat komplain, ramai. Ini yang saya terpaksa menjerit setiap malam. Tapi orang kerajaan tak sukalah. Cuma saya bagi tahu, setiap KSU ke, KSN ke, ketua pengarah ke, ingat, waktu anda berada di anjung kuasa, bolehlah anda fikir, boleh buat macam-macam. Tapi bila anda tak ada kuasa nanti, anda akan dimaki oleh rakyat. Ingat, begitu juga dengan pak-pak menteri. Jangan ingat bahawa anda akan dilupa oleh rakyat. Tidak. Rakyat tidak pernah lupa kepada anda, malahan anda akan dikeji oleh rakyat bila sampai waktunya. Ini saya nak mengingatkan, sebab mereka juga teman-teman saya. Saya terus terang saya katakan, ada kalangan menteri kawan merapat dengan saya. Tapi bila mereka dah jadi menteri ni berubah sikap, jadi sombong, tak menentu. Kalau kita telefon tak nak jawab. Cuma yang saya agak terkesan, Menteri Besar Perak, bila ada masalah, saya hantar saja dekat dia, dia terus jawab. Dan terus tangani masalah itu. Bukan masalah untuk dapat projek, tidak. Masalah rakyat yang susah. Bila saya tengok ada apa berlaku benda ni, saya terus hantar pada dia. Datuk Syarani, what happened to this? Dan dia tangani masalah. Saya rasa banggalah mendapat seorang sahabat yang sebegitu. Tapi ada juga yang jadi menteri, ketua menteri ke, menteri besar. Tak begitu, saudara. Malahan kalau jadi menteri itu, tengok kita pun tak nak. Sebab dia merasakan dia bijak sangat. Itu masalahnya. Sebab itu saya katakan orang UMNO ni mereka pandai, bijak sebelum jadi menteri. Bila dah jadi menteri, rupanya mereka bangang. Kadang-kadang mereka melihat apa yang kritikan yang kita suarakan itu dilihat sebagai permusuhan. Saya tidak melihat itu sebagai api permusuhan. Yang kita lontarkan kritikan ini untuk diperbaiki. Supaya kalau jabatan atau kementeriannya diperhalusi, dibaiki, dia juga dapat nama baik, bukan kita. Saya bagi contoh, macam Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna Perdagangan. Kalau mereka menyantuni masalah ini, tentulah mereka akan dipuja oleh rakyat. Tapi kenapa dia tak nyantuni? Apakah ini mengundang macam-macam persepsi rakyat? Ini gambarannya. Saya harap menteri-menteri ini sedar diri. Macam Menteri Kewangan. Kalau dulu lagi dah diluluskan kumpulan wang semalam bekerja, tak ada rakyat terpekik terlolong. Dan anda akan dilihat sebagai menteri yang menyantuni kehidupan rakyat. Ini bukan anda. Saya dengan Perdana Menteri sekali terkait. Itu masalahnya saya lihat, saya. Kadang-kadang mereka tidak mahu menyantuni setiap kritikan. Mereka merasakan kritikan itu permusuhan. Kerana disalut oleh api kebencian. Ini masalah, saudara, sebenarnya. Senang cerita, kerajaan kita selepas PRU14 buang masa. Aku salahkan rakyat yang memilih. Saudara Ahmad Zaidiah, Ahmad Muni. Rakyat jangan kita salahkan. Rakyat mungkin terpengaruh dengan janji 1000 mimpi, saudara. Dia saudara Ahmad Ahmad Muni, jangan kita hukum rakyat. Kadang-kadang rakyat ni tak tahu apa pun. Mereka dicanangkan dengan janji 1000 mimpi. Kalau pilihlah saya, pilihlah aku sebagai temanmu, pilihlah aku sebagai wakil kamu, aku akan perjuangkan. Mereka terperangkap, mereka terpengaruh. Jadi akhirnya bila mereka dah berkuasa, rakyat ditipu. Jangan saudara marahkan rakyat. Sekarang ni kita harus membelai kembali jiwa rakyat.
Kita harus beri mereka semangat untuk melakukan islah diri. Supaya setiap kali ini bila musim pilihan raya datang, mereka tahu nak menggunakan kuasa mereka. Saya berkali-kali saya katakan, suara rakyat adalah kuasa keramat. Kita harus menentukan siapa pemimpin yang harus kita lantik. Siapa pemimpin yang harus berada di anjung kuasa. Bukan mereka senang-senang. Sebab itu saya katakan, bila datang musim pilihan raya, itu adalah musim ahli-ahli parlimen ini yang nak jadi ahli parlimen, dia kena interview. Mereka sedang diselidiki oleh rakyat. Apakah mereka layak untuk bergelar ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Mereka sedang dihakimi. Sebab itu saya katakan mereka harus sedar diri. Jangan rasa besar punggung. Itu maaf cakap lah. Kadang-kadang terlepas juga saya bukan nak marah, tidak. Tapi kadang-kadang mereka langsung tidak mahu langsung. Saudara Osman Harun want to be in your video. Saya tak tahu, saudara. Saya dah cakap tu. Sedangkan bila ada masalah pun saya tak boleh santuni. Saya tak kerti. Yang saya tahu, saya tengok itu live, tekan, buka Facebook live, Amir Rizaz Fan, tekan, bercakap. Saudara boleh hantar kiriman. Saya baca kalau dia masa dan saudara Azizuddin, ini yang saya marah, saudara. Ini saudara tak betul. Bila saudara kata UMNO penyamun, tak betul. Bila saudara menuduh UMNO penyamun, itu satu tuduhan yang maha berat. UMNO menuntut kemerdekaan. UMNO mempertahankan martabat maruah Raja-Raja Melayu. UMNO membela rakyat. Yang salah pemimpin, bukan UMNO. Saudara Azli, I think you are too much lah, Saudara Azizuddin. Saya dah cakap, jangan usir UMNO, rumah UMNO. Sebab itu saya tak pernah kacau pun ni keadilan. Saya tak kata keadilan perompak. Sedangkan kita tahu macam mana pimpinan keadilan di Selangor. Macam mana keadilan di Negeri Sembilan. Saya tak kata PAS perompak, penyamun. Sedangkan kita tahu kepincangan yang berlaku di Kelantan. Saya tak kata parti PAS itu parti yang bongkak. Sedangkan kita tahu macam mana pimpinan PAS di Kedah. Saya tak kata itu. Parti tak salah, saudara. Bila saya dah elok-elok bulan puasa ni, tiba-tiba saudara mengundang saya. Saya dah cakap berkali-kali, jangan sekali-kali saudara katakan parti UMNO. Saudara nak tuduh pemimpin UMNO, alright, tak ada masalah. Katalah apa pun, saya boleh terima. Tapi bukannya kata parti. Parti ini syumul, saudara. Tanpa UMNO, saya bukanlah, memanglah, orang kata kadang-kadang kita mengatasi kejatuhan pula. Dengan izin Allah SWT, jambatan yang dibina oleh UMNO, saya hari ini boleh hidup dengan keadaan yang sebegini. Apakah saudara meminta sedekah? Apakah saudara masih lagi ditawan? Apakah saudara masih lagi duduk sebagai manusia yang diperintah dengan kuku besi? Tidak. Saudara berpeluang untuk belajar. Saudara berpeluang ada pusat pengajian tinggi. Malahan kemungkinan saudara sudah belajar di luar negeri. Ini semua perjuangan daripada UMNO. Tetapi kalau pemimpin yang melakukan apa semua, boleh cakap tak ada masalah. Jadi setelah itu saya minta lah saudara, jangan sekali-kali saudara kata UMNO. Dulu saya dah pesan, jangan. Ini saya akan bangun mempertahankan. Sebab UMNO tidak salah, saudara. Yang salah macam saya tegur tadi lah. Wakil-wakil rakyat, bila sampai masanya, mereka saudara marabiah. Bukan, saya tiba-tiba saja bila kata UMNO perempuan, bangun. Tak boleh tahan lah saya, saudara. Saya katakan sekarang ni, bila sampai musim pilihan raya, maka waktu itu anda sebagai rakyat yang punya kuasa, gunakanlah kuasa anda. Apa ada masalah? Tapi jangan tuduh UMNO bersaudara begitu. Jangan. Ini saya haraplah kita dalam bulan puasa ni, saya tak nak maki hamun orang. Abang Hamid, terima kasih. Kadang-kadang saya rasalah adik-adik saya ni atau perangkat anak-anak, mereka tak dapat melihat saya melalui macam saya cerita tadi. Dah dulu kalau kami dalam bulan puasa begini, itulah setahun sekali dapat makan daging, brother. Setahun sekali cuma dapat makan kurma daging. Lain tak ada, tak mampu. Itu pun daripada kampung saya Lumut tu kena beli di Taiping. Pergi ikut laut. Naik bot sampai ke Batu Tiga, naik bas, omnibus pergi ke Taiping, balik, bawa daging, masak gotong royong. Saya melalui. Kami ke sekolah, duduk di celah-celah di jalan estate, kayu basikal 24 km pergi, 24 km balik. Anda datang pergi sekolah mungkin ada driver yang hantar.
Saudara jangan lupa saudara. Kami yang merasai bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh UMNO ini. Saya dapat melihat sebab saya dapat merasai. Sebab itu saya kata kita harus berterima kasih. Bagaimana rumah dulu tak ada api. Dulu kalau bulan-bulan puasa begini saudara, kita tengah fikir macam mana nak ganti sumbu printer gasoline. Sebab kadang-kadang pam putus. Putus dah tak boleh nak pakai. Pakai printer iron. Baca buku dengan menggunakan printer dinding. Printer yang digunakan duduk dalam geban ayam. Saya tidak melalui semua itu, saya melalui. Samalah tu, saya lahir 19, betul Saudara Abdul Hamid, saudara lahir 1989, mesti melaluinya. Sebab itu kita rasa kecewa apabila lahirnya anak-anak muda sekarang ni melupakan soal itu. Kita bukan minta supaya dihadiahkan jambangan bunga pada UMNO, tidak. Paling tidak pun nilailah jasa yang telah dilakukan oleh UMNO. Kalau pemimpin, sama-sama kita ayuh. Saya bukan tak dengar, saya sendiri duk sonsong pemimpin UMNO. Kalau pemimpin tak betul, bagi duk ke saya, kita sonsong. Saya tak kata pula semua pemimpin terbaik. Cuma saya bagi contoh, macam pemimpin Menteri Besar Perak. Dia menyantuni masalah rakyat. Ada juga pemimpin tak menyantuni, saudara. Bukan tak ada. Jadi dalam keadaan begini, contoh saya katakan sekarang ni, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Dia menteri, gaji berpuluh ribu, beratus ribu. Rakyat hidup menderita. Sampai hati mereka melihat kesengsaraan rakyat di saat-saat begini. Sebab itu saya minta supaya Menteri Pertahanan lihat apa yang berlaku pada bekas-bekas tentera yang tak ada pencen. Dalam keadaan sekarang ni mereka perlu dibela sebab mereka telah pun menabur bakti. Saya Samsul jangan tuduh saya. Saya minta lah, tak baik saudara. Kalau saudara datang dari parti mana pun, lebih baik saudara macam saudara Azli, nyatakan saudara parti mana. Saudara daripada parti PAS, saudara daripada parti Keadilan, saudara daripada PDAP, katakan. Dan kita boleh bedah, kita boleh buat postmortem. Di mana kepincangan itu berlaku. Jadi saya haraplah dalam live saya ini, jangan kita maki rumah itu. Mungkin dalam rumah itu ada penagih dadah. Mungkin dalam rumah itu ada penyamun. Mungkin dalam rumah itu ada insinyur. Mungkin dalam rumah itu ada doktor. Mungkin dalam rumah itu ada bomo. Mungkin dalam rumah itu ada progol. Tapi rumah tak salah. Yang salah mereka yang berada dalam rumah itu. Ini yang perlu kita tangani. Ini yang saya mengajak saya tiap-tiap malam. Saya memberi pencerahan supaya saudara sedar. Gunakan kuasa anda. Kuasa kita adalah suara rakyat, kuasa keramat. Kita sambung lagi malam esok saya. Selamat berpuasa. Tenang-tenangkan fikiran. Jangan maki orang. Semoga saudara mendapat mimpi yang indah malam ini. Dan semoga tahun ini kita ada kesempatan bertemu dengan Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.